Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan saya kesempatan untuk sama-sama berbahas menjunjung kasih ke atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Pertama sekali saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Polis kepada Polis Diraja Malaysia, dan saya ingin memperingati Menteri Dalam Negeri supaya lihat-lihat sikit balai polis yang dibuat di Pendang tu dah berapa kali ditangguh-tangguh sampai sekarang pun masih belum diteruskan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh hanya 3 perkara dalam perbahasan ini. Pertamanya tentang pendidikan dan juga kesihatan. Sebenarnya kita tahu pendidikan dan kesihatan adalah merupakan 2 perkhidmatan yang penting yang menjadi kewajipan kepada pemerintah untuk dinikmati oleh rakyat. Oleh itu, apa juga persediaan mestilah dalam usaha untuk menjadikan rakyat ini sihat dan juga rakyat ini cerdik. Usaha kara itu perlu dilakukan agar perubatan yang mampu diperolehi oleh rakyat dan pendidikan yang berkualiti dan murah tidak membebankan demi melahirkan generasi yang berilmu. Kerana generasi yang berilmu dan cerdik serta sihatlah yang akan membantu untuk membangunkan negara. Mutakhir ini rakyat agak hairan dan juga ibu bapa merasa terkilan apabila mendengar peruntukan ratusan juta untuk permata negara, padahal dalam masa yang sama peruntukan untuk anak-anak sekolah biasa, yakni sekolah rendah dan juga menengah, khabarnya terpaksa dikurangkan sehingga 10 hingga 15% oleh kerana kekangan daripada bajet 2010. Keluhan terhadap makanan asrama yang telah dikurangkan daripada 250 hari kepada 200 hari pada setengah-setengah sekolah, memaksa setengah ibu bapa membawa balik anak mereka setiap hujung minggu ke rumah yang sudah pasti akan lebih membebankan kalau mereka tinggal agak jauh daripada asrama sekolah. Bukan setakat kos minyak, kos tol, bahkan masa dan tenaga terbuang begitu saja. Begitu juga dengan pakaian untuk pasukan beruniform yang diberikan masa zaman Tun Abdullah Badawi telah ditarik balik khabarnya, dan peruntukan tuition juga telah ditiadakan. Saya ingin mendapat penjelasan daripada kementerian berhubung dengan perkara ini. Jadi adakah berbaloi dengan kita memperhebatkan peruntukan untuk prasekolah melalui permata tetapi mengkesampingkan sekolah aliran perdana yang menjadi intipati utama pendidikan anak-anak kita di sekolah? Ada kedengaran baru-baru ini disebut di dalam parlimen ini, ada pihak PIBG setengah sekolah di Pahang misalnya, anak-anak terpaksa sekolah untuk mengecat semula sekolah. Jadi saya rasa perkara ini perlulah diberi perhatian oleh kementerian berhubung dengan peruntukan untuk bidang pendidikan ini. Begitu juga daripada sahabat-sahabat yang menjadi guru, mereka mengatakan banyak sekolah sekarang ini telah membuka ruang yang begitu luas untuk ibu bapa membayar yuran sehingga ke akhir tahun supaya sekolah dapat mengutip yuran yang mana sebelum ini hanya dikhaskan kepada pada masa permulaan persekolahan saja. Apakah benar bahawa PUAM ataupun amanah untuk pelajar-pelajar miskin ini, kumpulan wang amanah pelajar miskin, sudah tiada dan ataupun menyusut jumlahnya berbanding dengan dahulu? Dan juga beasiswa sukan untuk pelajar-pelajar di sekolah sukan. Begitu juga rancangan makanan tambahan untuk pelajar-pelajar sekolah dan juga yuran tuition. Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian agar ibu bapa lebih jelas dengan apa yang telah berlaku di dalam Kementerian Pendidikan pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah khabar ini hanya merupakan khabar-khabar angin yang kita dengar di tepi-tepi jalan ataupun ia merupakan perkara yang sebenar berlaku? Kerana banyak keluhan yang saya terima daripada ibu bapa berhubung dengan pengurangan perbelanjaan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang keduanya berhubung dengan bidang kesihatan. Satu perkara yang juga memberi masalah kepada rakyat pada hari ini adalah tentang pelaksanaan full paying patient ataupun sebelum ini disebut sebagai private wing in major government hospital. Saya telah pun menyentuh perkara ini dalam perbahasan pada sesi yang lepas, iaitu parlimen yang ke-11,
kalau tak silap saya dalam tahun 2005, berhubung dengan private wing dalam hospital kerajaan ini, kita memberi perhatian khusus supaya benda ini tidak dilaksanakan. Tetapi kabarnya daripada jawapan yang telah diberikan kepada wakil dari Sungai Siput, ianya akan dilaksanakan pada tahun ini, melibatkan semua hospital-hospital besar kerajaan yang mempunyai pakar. Ini memberikan masalah kepada rakyat kerana pesakit ataupun pesakit-pesakit tertentu yang mempunyai wang akan membayar kos perkhidmatan untuk mendapat rawatan pakar yang sama yang merawat pesakit-pesakit yang tidak membayar di hospital yang sama. Ini sudah pasti akan menimbulkan konflik of interest kerana mereka terpaksa melayan pesakit yang membayar, maknanya swasta di hospital awam ini, melebihi rawatan terhadap pesakit biasa yang tidak membayar, seperti petani, penori getah dan juga lain-lain kategori yang tidak membayar di hospital berkenaan. Sebenarnya fokus utama memberi rawatan tentulah oleh pakar ini kepada mereka-mereka yang membayar. Walaupun dikatakan hanya boleh dilakukan perkhidmatan ini selepas waktu pejabat. Karena sebenarnya yang kita tahu sakit ini dia tak datang belum waktu pejabat ataupun selepas waktu pejabat. Masa dia datang, maka ketika itu doktor sedang merawat pesakit yang dibayar ongkosnya untuk mendapat rawatan pakar tersebut. Maka sudah tentulah doktor pakar ini akan memberi tumpuan kepada mereka yang membayar daripada mereka yang tidak membayar. Inilah yang saya maksudkan sebagai mempunyai konflik of interest di dalam memberi rawatan. Kita hendaklah mengetahui bahasanya 60% daripada rakyat kita ini, daripada 28 juta masih lagi tidak mempunyai kemampuan untuk mendapat perkhidmatan rawatan pakar yang berbayar seperti mana di hospital swasta. Tuan ini betul, pelaksanaan skim full paying patient ini dilakukan adalah satu usaha untuk menghalang daripada doktor pakar berhijrah ke sektor swasta. Tetapi kerajaan kena membuat kajian yang lebih. Kalau hanya dua hospital, iaitu Hospital Selayang dan Putrajaya yang dibuat kajian, saya rasa ini belum cukup mampu untuk memberikan keputusan bahawasanya ianya wajar dilaksanakan di hospital dalam negara kita ini. Tujuannya adalah untuk menghalang daripada doktor berhijrah daripada sektor awam ke sektor swasta, kerana memang diketahui di sektor swasta mereka memberi imbuhan yang lebih. Salah satu daripada puncanya adalah dengan kewujudan banyak hospital swasta di satu tempat. Jadi pihak kerajaan ataupun kementerian perlu memberi perhatian supaya seboleh-bolehnya menghadkan jumlah hospital swasta bergantung kepada jumlah penduduk di sesuatu kawasan tersebut. Kerana jika sekian terlalu banyak hospital swasta, memanglah ia akan menjadi faktor penarik kepada doktor-doktor pakar tersebut. Mewujudkan skim perkhidmatan yang lebih baik kepada doktor-doktor pakar memang telah diwujudkan sekarang ini. Skim yang disebut sebagai locum sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada kurangnya penghijrahan doktor-doktor pakar ke sektor swasta. Tetapi ia tidak boleh menyekat terus mereka ini daripada pergi ke sektor swasta. Pada masa ini diketahui bahawasanya seluruhan doktor yang ada dalam negara ini, 30% daripada mereka berada di sektor awam, terpaksa merawat 70% pesakit yang datang, berbanding dan 70% mereka yang berada di sektor swasta merawat 30% pesakit yang pergi ke sektor swasta. Oleh kerana perkhidmatan yang tidak seimbang inilah sudah tentu akan menjadikan sektor awam membebankan mereka-mereka yang masih tinggal di perkhidmatan awam tersebut. Kita amat bimbang pelaksanaan full paying patient ini bukan nanti menghalang doktor daripada berhijrah ke sektor swasta, tetapi ia akan menambahkan lagi peritnya ataupun menambahkan jumlah doktor yang pergi ke sektor swasta. Kerana yang berada di awam ini terpaksa merawat pesakit yang ramai, jadi mereka pun merasa bebanan terpaksa merawat pesakit yang ramai tersebut. Lebih baiklah mereka berhijrah ke sektor swasta. Jadi saya rasa ini merupakan satu faktor yang perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian. Tuan Yang di Pertua, usaha ini memang
daripada awal lagi kita sudah nampak bahawasanya usaha-usaha untuk menswastakan hospital awam yang telah diwar-warkan sebelum ataupun di zaman Perdana Menteri dahulu lagi pun kita sudah dengar. Kerana dalam masa sekarang ni sekurang-kurangnya 6 perkhidmatan di dalam hospital sudah pun diswastakan, iaitu pembekalan ubat, dobi, pembersihan, pelupusan sisa perubatan, semuanya ini sudah pun diswastakan di hospital awam. Jadi kemungkinan salah satu daripada caranya untuk tidak menampakkan sangat penswastaan ini ataupun kepakaran diswastakan adalah dengan mewujudkan full paying patient di dalam hospital awam.